Hai, Assalamualaikum. Kali ini saya nak kongsikan tentang cara menebus kod promo unik ataupun e-voucher KFC. Di sini saya akan tunjukkan cara untuk mendapatkan e-voucher ataupun kod promo unik KFC. Pertama sekali, klik link pautan yang telah diberikan, kemudian kita perlu menunggu seketika sebelum disambungkan ke link pautan tersebut. Kalau kita tengok kat situ ada had harian tuntutan akan ditetapkan semula pada pukul 10 pagi setiap hari. Setelah menunggu dalam 20 minit, kita akan disambungkan ke link pautan yang kita masuk tadi. Memandangkan saya belum mendaftar, jadi saya klik sign in, kemudian saya pilih create new account. Seterusnya, kita perlu mendaftar terlebih dahulu. Isikan segala maklumat yang dikehendaki. Setelah semua maklumat lengkap diisi, klik Accept Terms and Conditions, kemudian klik Register. Kemudian untuk pengesahan nombor telefon, kita kena klik Request OTP. Masukkan nombor OTP yang telah dihantar ke nombor telefon yang kita daftarkan tadi. Selepas itu, klik Verify, kemudian akaun kita telah pun siap. Kita terus pergi ke langkah berikutnya untuk mendapatkan e-voucher. Masukkan nama penuh korang mengikut MyCard. Kemudian muatnai imej sijil digital vaksin. Sijil ini boleh diperolehi di bahagian profil MySejahtera. Korang boleh screenshot sijil tersebut, kemudian muatnai di ruangan pilih imej. Selepas itu, korang boleh pilih jenis voucher yang korang nak. Macam saya pilih delivery 2 pieces plate. Untuk penebusan melalui delivery ni, ada charge penghantaran sebanyak RM4. Setelah berpuas hati dengan segala maklumat, klik perakuan, kemudian klik hantar. Pengesahan sijil vaksin akan dilakukan terlebih dahulu. Dan akhirnya, e-voucher 2 pieces plate saya dah siap. Saya akan menggunakan e-voucher ini di laman web KFC ataupun aplikasi KFC untuk membeli 2 snack plate. Selepas kita mendapatkan e-voucher, pihak KFC akan menghantar email kepada kita dan kita perlu menyemak email tersebut untuk mendapatkan cara menebus e-voucher. Dekat email akan tertera nombor e-voucher atau kod promo unik dan cara untuk menebus promosi anda. Di email ini juga disediakan terma dan syarat untuk penebusan dan pembelian. Korang kena bacalah supaya tidak berlaku kesilapan semasa proses membeli. Untuk menebus e-voucher, klik log masuk dan tebus di sini. Kemudian kita akan dibawa ke bucket full of deals. Kat sini ada pemilihan cara penghantaran sama ada delivery ataupun self-collect. Macam saya pilih delivery. Kat sini juga ada dipaparkan beberapa jenis promosi yang ditawarkan oleh KFC, tapi kita kena pilih promosi beli satu percuma satu snack plate. So, kita kena tekan promosi tersebut dan kita akan dibawa ke ruangan ini. Klik Redeem Now dan pilih lokasi penghantaran. Untuk lokasi penghantaran, korang boleh type alamat dengan betul ataupun korang boleh guna Use My Location. Sekiranya korang hendak menggunakan Google's Location Service, korang kena turn on dahulu device location agar Google dapat mencari alamat korang secara automatik. Selepas dah dapat alamat, klik Confirm. Kemudian tekan semula Redeem Now. Korang kena pilih jenis ayam yang korang nak, sama ada original recipe ataupun hot and spicy. Korang boleh pilih ikut kegemaran masing-masing, sama ada 2 hot and spicy ataupun 2 original recipe ataupun keempat-empat ayam tersebut adalah hot and spicy. Macam saya pilih keempat-empat ayam tersebut ialah hot and spicy. Jumlah item yang kita akan dapat nanti ialah 4 hot and spicy chicken, 2 whipped potato dan 2 coleslaw dengan harga RM15.80 sahaja. Sekiranya korang memilih penghantaran self-collect, menu yang ditawarkan adalah berbeza dengan menu delivery. Selepas memilih jenis ayam, klik Add to Order. Kita akan dibawa ke ruangan kad. Sebelum kita proceed to check out, dekat ruangan ini korang boleh tambah side dish ataupun menu lain yang korang suka.
Kalau tak nak tambah pun tak ada masalah, just proceed dengan menu yang kita dah pilih tadi. Harga menu saya telah bertambah kerana ada charge delivery dan juga charge service tax. Setelah berpuas hati dengan menu dan harga, klik check out. Seterusnya, kita akan dibawa ke ruangan ini. Would you like to contactless delivery? Sebagai langkah keselamatan dan mengelakkan sentuhan, korang boleh pilih contactless delivery. Sekiranya korang under self-quarantine, korang boleh pilih contactless delivery. Maksudnya kat sini, penghantar KFC nanti akan deal dengan korang di mana lokasi yang sesuai untuk meletakkan order tersebut supaya korang mudah untuk mengambilnya tanpa adanya sentuhan dengan penghantar tadi. Cara ini lebih selamat sekiranya korang risau tentang jangkitan COVID-19, tapi saya tidak gunakan cara ini kerana saya nak penghantar KFC tu hantar depan pintu rumah saya. Korang juga boleh ubah tarikh dan masa penghantaran mengikut kesesuaian masa korang. Saya juga ada kongsikan di sini tentang cara untuk mengubah masa dan tarikh penghantaran. Sekiranya korang dah bersetuju dengan tarikh dan masa yang telah ditetapkan oleh KFC, korang tidak perlu mengubah tarikh dan masa tersebut. Selepas itu, tekan save untuk ke langkah seterusnya. Kemudian, kita akan dibawa semula ke ruangan ini. Sekiranya alamat yang kita isi tadi belum lengkap, korang boleh lengkapkannya di ruangan Delivery To. Selepas itu, korang boleh teruskan ke ruangan request. Ruangan request ini adalah optional. Sekiranya korang nak isi, boleh. Kalau tak nak isi pun boleh. Ruangan ini bertujuan untuk memudahkan korang membuat permintaan istimewa. Contohnya, nak tambah sos ke, ataupun nak tukar flavor air, ataupun apa-apa sahaja permintaan yang korang rasa korang nak tukar ataupun nak tambah. Setelah semua selesai, korang teruskan ke select payment. Korang boleh pilih jenis pembayaran sama ada secara tunai ataupun internet banking ataupun secara debit atau kad kredit ataupun e-wallet. Perlu diingatkan, kaedah pembayaran secara tunai tidak boleh digunakan sekiranya kita memilih contactless delivery. Sebelum meneruskan langkah pembayaran, korang kena pastikan dahulu item yang korang beli dan juga harga item adalah betul. Sekiranya korang memilih kaedah pembayaran cash dan duit korang adalah not besar, korang boleh pilih prepay change for dan penghantar KFC nanti akan menyediakan duit baki untuk korang. Macam saya tekan RM100 sebab saya tidak ada not kecil dan saya memerlukan baki. Kalau korang ada duit yang cukup untuk membayar item yang korang dah beli itu dan tidak memerlukan duit baki, korang hanya perlu tekan no change needed. Namun, jika korang pilih cara pembayaran online banking ataupun cara pembayaran lain seperti e-wallet ataupun kad kredit, korang just follow je langkah-langkah yang telah diberikan oleh KFC. Macam saya telah memilih kaedah pembayaran cash, saya hanya perlu tekan proceed dan akhirnya proses penebusan e-voucher telah selesai. Bagi korang yang telah memilih kaedah penghantaran self-collect, korang juga boleh ikuti cara penebusan e-voucher yang sama seperti ini. Kemungkinan ada perbezaan sedikit, tapi korang just follow sahaja arahan yang telah diberikan oleh KFC. Selepas membuat pembayaran, korang boleh cek email dan semua details tentang pembelian ada di sini. Bagi korang yang memilih kaedah pembayaran self-collect, korang boleh tunjukkan details ini untuk menebus snack plate korang di restoran KFC. Setelah menunggu selama 30 minit, 2 pieces plate saya pun sampai. Saya tidak menerima snack plate sebab saya menggunakan kaedah penghantaran delivery. Snack plate akan diberikan untuk korang yang memilih kaedah penghantaran self-collect. And last, selamat makan semua!